Bab tentang zakat dibawa dari satu negeri ke negeri yang lain. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibrahim bin Atha Maula Imran bin Husain daripada ayahnya bahawa Ziyad ataupun salah seorang pemimpin telah menghantarkan Imran bin Husain untuk memungut zakat. Bila Imran pulang, dia bertanya Imran, di mana harta? Qala, kata Imran, adakah engkau telah menghantar aku untuk harta? Kami mengambilnya dari tempat yang biasa kami ambil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami letakkannya, yakni bahagikannya di tempat yang biasa kami bahagikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab man yu'ta min as-sadaqah. Ini bab orang yang boleh diberikan zakat ataupun sedekah, dan had ataupun batasan kekayaan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Ibni Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminta padahal ada padanya kadar yang mencukupinya, dia datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan ada parut-parut dan kesan-kesan yang huduh pada wajahnya. Faqila, maka ada orang bertanya, wahai Rasulullah, sebanyak manakah kekayaan itu? Qala, baginda menjawab, 50 dirhaman, 50 dirham, ataupun emas yang sama harganya dengan 50 dirham itu. Kata Yahya, Abdullah bin Uthman berkata kepada Sufyan, seingat saya Syu'bah tidak meriwayatkan daripada Hakim bin Jubair. Tidak meriwayatkan daripada Hakim bin Jubair. Maka Sufyan berkata, Zubaid telah meriwayatkan juga hadis ini kepada kami daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha bin Yasar daripada seorang lelaki Bani Asad. Dia menceritakan, pernah aku dengan ahli keluargaku singgah ataupun berhenti di Baqi' Al-Gharqad. Ahli keluargaku berkata kepadaku, pergilah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah apa-apa dengannya untuk kita, mintalah apa-apa dengan Nabi itu untuk kita, kita boleh makan. Ataupun kalau ambil mafhum dia, untuk kita makan sesuatu yang boleh kita makan. Faja'alu yadhkuruna min hajatihim. Mereka mula menyebutkan keperluan mereka. Saya pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dapati ada seorang lelaki dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa untuk memberikan kepadamu atau untuk diberikan kepadamu. Orang itu pun berpaling meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah, sambil dia berkata, sungguhlah
engkau memang hanya memberi kepada orang yang engkau mahu saja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia marah kepada saya kerana saya tidak mempunyai apa-apa yang dapat diberikan kepadanya. Sesiapa yang di antara kamu yang meminta, padahal dia mempunyai satu uqiyah atau sesuatu yang sama nilai dengannya, berarti dia telah meminta dengan mendesak. Qala al-Asadi, orang Asad tadi, orang Bani Asad tadi berkata, saya pun kata, yang ni dalam hati saya, unta saya ni lebih baik lagi, lebih bernilai lagi daripada satu uqiyah. Uqiyah itu 40 dirham, kata perawi. Kata Asadi tadulah, perawi tu, walam as'al, saya pun baliklah dengan tidak minta apa-apa dengan Nabi. Kemudiannya, selepas itu ada bali dan buah zabib sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun membahagikan sebahagian daripadanya kepada kami, atau lebih kurang begitu kata perawi, sehingga Allah menjadikan kami cukup. Qala Abu Dawud, hakadha, demikian Sauri meriwayatkannya seperti kata Malik. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminta padahal dia mempunyai sesuatu yang bernilai satu uqiyah, berarti dia telah mendesak. Fakultu, saya pun kata, unta saya al-yaqutah ini, nama unta dia itulah yaqutah. Kalau kita terjemah ke Melayu, delima. Unta saya delima ni lebih baik lagi, lebih berharga lagi daripada satu uqiyah. Qala Hisham berkata, lebih baik lagi daripada 40 dirham. Saya pun pulang dengan tidak meminta apa-apa dengannya. Hisham menambahkan dalam hadisnya, uqiyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 40 dirham. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Al-Hanzaliyah, katanya Uyainah bin Hisr dan Aqra' bin Habis pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua meminta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda memerintahkan supaya diberikan kepadanya apa yang diminta olehnya, oleh kedua mereka itulah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Muawiyah menuliskan surat yakni kepada pegawai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan apa yang mereka minta itu. Aqra' mengambil surat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dilipatnya dan diletak di dalam serbannya dan terus pergi dia. Adapun Uyainah, dia mengambil surat Nabi itu dan pergi pula, patah balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat asalnya. Dia berkata, wahai Muhammad, adakah kamu fikir aku akan bawa sepucuk surat kepada kaum saya yang mana saya tidak tahu apakah kandungannya? Tak ubah seperti surat Al-Mutalammis, seperti surat seorang yang tamak, seorang yang mahukan sangat, seseorang yang sangat mengharapkan sesuatu pemberian. Dalam kisahlah ada cerita dia. Muawiyah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maksud kata-katanya itu.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminta dalam keadaan ada padanya sesuatu yang mencukupinya, sesungguhnya dia memperbanyakkan api neraka. An-Nufaili di tempat yang lain berkata, memperbanyakkan bara neraka Jahannam. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah yang mencukupinya itu? Nufaili di tempat yang lain berkata, apakah kekayaan yang mana tidak seyogia seseorang itu apabila memilikinya meminta-minta lagi? Qala, Nabi SAW menjawab, iaitu qadar yang mencukupi makan tengah hari dan makan malamnya. Di tempat yang lain An-Nufaili berkata, yaitu kadar yang mengenyangkannya untuk satu hari satu malam, atau satu malam dan satu hari. Dia menceritakan kepada kami hadis ini dengan ringkas, mengikut lafaz yang telah saya sebutkan itu. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ziyad bin Al-Harith As-Sudai, katanya, saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbai'ah dengannya. Dia menyebutkan cerita yang panjang. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Orang itu berkata, berilah kepada saya sedekah, yakni zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, bersabda kepada orang itu, sesungguhnya Allah tidak berkenan dengan hukum Nabi atau hukum orang lain dalam bab sedekah ini, sehingga dia sendiri yang membuat hukumnya, dia sendiri yang menentukan hukumnya. Dibahaginya harta zakat itu kepada 8 bahagian. Kalau engkau termasuk antara yang 8 itu, saya akan berikan kepadamu hakmu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan miskin orang yang pergi dengan sebiji 2 buah tamar. Bukan miskin orang yang pergi apabila diberikan sebiji 2 biji buah tamar dan 2 suap makanan. Tetapi miskin yang sebenarnya ialah orang yang tidak meminta apa-apa dengan sesiapa, dengan manusia. Wala yaftinuna bihi, mereka tidak sedar pun tentangnya, sehingga dapat mereka berikan kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama seperti hadis tadi, tetapi selepas walakinnal miskin, di situ ada perbezaan dari segi riwayatnya. Tetapi orang miskin itu ialah al-muta'affif, orang yang memelihara dirinya daripada meminta-minta. Musaddad menambahkan di dalam hadisnya, laisa lahu ma yastaghni bihi, dia tidak mempunyai sesuatu yang mencukupinya. Orang yang tidak meminta dengan sesiapa pun, dan tidak diketahui, orang tidak mengetahui hajatnya sehingga boleh diberikan sedekah kepadanya, itulah orang yang malang, orang yang al-mahrum yang tersebut di dalam Al-Quran itu. Musaddad tidak menyebutkan al-muta'affif alladhi la yas'al, orang yang memelihara dirinya, yang tidak meminta itu, dia tak sebut itu. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Thawr dan Abdul Razzaq daripada Ma'mar. Kedua-dua mereka mengatakan perkataan al-mahrum itu adalah daripada kata-kata Zuhri
itulah yang lebih sahih. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar. Dia berkata, ada dua orang lelaki menceritakan kepada saya. Mereka pergi kepada Nabi SAW, pergi menemui Nabi SAW dalam haji wada' ketika baginda membahagikan sedekah, yakni zakat. Mereka pun minta zakat itu daripada Nabi SAW. Farafa'a ilaina al-basar. Nabi SAW mengangkat pandangannya kepada kami dan mengangkat pandangannya ke atas dan ke bawah. Fara'ana jaldain ataupun jalidain. Beliau nampak kami gagah perkasa, kuat. Faqala, maka beliau bersabda, kalau kamu mahu, kalau kamu berdua mahu, boleh saya berikan kepada kamu. Tetapi sebenarnya tidak ada bahagian pada zakat ini untuk orang kaya ataupun orang yang kuat yang boleh berusaha. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, sedekah ini, yang di zakat ini, tidak halal untuk orang kaya. Tidak halal juga untuk orang yang gagah perkasa. Untuk orang yang kuat dan sihat. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan daripada Sa'ad bin Ibrahim, seperti kata Ibrahim itu. Syu'bah meriwayatkannya daripada Sa'ad, katanya, lidhi mirratin qawi, untuk orang yang gagah, qawi, perkasa, kuat. Hadis-hadis yang lain daripada Nabi SAW, sebahagiannya dengan lafaz lidhi mirratin qawi, sebahagian yang lain pula lidhi mirratin sawi, maksudnya lebih kurang sama lah. Atha bin Zuhair berkata, dia telah menemui Abdullah bin Amr. Dia meriwayatkan, sesungguhnya sedekah itu, zakat itu tidak halal kepada orang yang kuat, wala lidhi mirratin sawi, dan tidak halal juga kepada orang yang gagah. Orang yang gagah, orang yang kuat, gagah, tidak halal. Itulah. Ini bab ni panjang juga. Kita tengok dulu bab mula-mula tadi tentang zakat. Jadi bolehkah zakat ini dipindahkan dari satu negeri ke satu negeri yang lain, dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu negara ke negara yang lain? Itulah benarnya. Bolehkah? Kau tak boleh. Imam Abu Dawud buat mari dia nak cerita khilaf ulama lah, dan masing-masing ada dalil. Benda ni pun ada khilaf juga. Benda ni pun ada khilaf juga. Kalau kita tidak mengambil khilaf itu, pakai belaka pun molek juga. Cuma pakai pada tempat-tempat dia. Tempat ni gini, tempat ni begini. Dia marilah hadis ni. Kalau kita tengok hadis ni, zahirnya tidak boleh lah. Ia selalu berlaku di zaman Nabi SAW, bila ambil di tempat tu, bagi pun tempat tu lah. Betul lah, kami buat lagu tu lah, kata Imran bin Husain. Sebab zaman Nabi dulu, ambil situ, bagi kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang memerlukan, hak di situ juga. Gitu je hadis. Dia buat marisa je. Dia buat marisa je hadis. Ini pegangan setengah-setengah golongan, setengah-setengah kalangan ulama.
Gitu. Lepas tu kita tengok di sini kalau ada kitab ni boleh tengok satunya, ta'liq nombor 1 bawah 151. Lepas tu dalam syarah 152. Hak dalam ta'liq tu, la yajuzu naqlu 'inda thalatha. Di sisi 3 imam tidak harus dipindahkan. Kalau dipindahkan juga ajza'a 'inda al-malikiyah, sah, memadai dah di sisi ulama Malik, tetapi tidak memadai, tak jadi kalau mengikut Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Dari ulama-ulama dalam mazhab Hanbali pula ada dua riwayat. Dia sebut situ. Hak dalam pada muka surat 152 ni pula dia petik hak Syaukani. Dia petik hak Syaukani. Apa Syaukani kata? Dalam bab ini ada lagi hadis yang lain, iaitu hadis daripada Mu'adz. Dalam Bukhari Muslim ada, iaitu Nabi SAW menghantar beliau ke Yaman. Dan Nabi SAW royak, kata ke dia, khudha min aghniyaihim wada'ha fi fuqaraihim. Kamu ambillah daripada orang-orang kaya di kalangan mereka dan bahagikanlah, letakkanlah, yakni bahagikanlah di kalangan orang-orang fakir di kalangan mereka. Ini serupa dengan hadis tadi jugalah. Kira-kiranya ambil situ, bagi di situ. Hadis-hadis inilah menjadi pegangan, menjadi dalil bagi orang-orang yang mengatakan zakat ini disyariatkan dibahagi di negeri hak diambil, dipungut zakat itu, dan makruh sekurang-kurangnya dibahagikan di kalangan orang lain. Ada diriwayatkan daripada Malik, Syafi'i dan Ats-Tsauri bahawa membahagikan zakat itu bukan kepada orang-orang yang berhak di tempat di mana zakat itu diambil, tidak harus. Dia kata, wa qala ghairuhum, ramai pula ulama yang lain, dia kata harus, walaupun makruh. Pasal apa? Pasal kita maklum, kata dia, ulima bid-darurah. Ulima bid-darurah ni maklum belaka, semua orang tahu belaka. Nabi SAW pungut zakat daripada segenap negeri, serata tempat, daripada Arab, bawa balik ke Madinah. Dan Nabi SAW bagikannya kepada fuqara, muhajirin dan ansar. Waktu jelas sangat. Ada bagi gitu kan? Ada bagi. Sedangkan ambil lain, ambil Yaman, ambil Bahrain, ambil rata, dia bagi di Madinah. Ini dalil menunjukkan bahawa boleh ambil di negeri lain, dibahagi di negeri lain. Gitu. Itulah hadisnya. Hak kata tak boleh, ini Imam Abu Dawud amari hak tu saja. Kira-kiranya dia tak amari hak lain pun kira-kira faham lah. Dia pilih hak ni, mana bagi dia. Lepas tu tak amari hak lain, sedangkan ramai ulama lagi, imam-imam mujtahidin yang lain ramai lagi yang mengatakan boleh. Kira-kiranya dia nak cerita kepada kita, adalah tu dalil masing-masing, walaupun dia tidak sebut. Dia tidak sebut tu dalil masing-masing ada. Yang jadi khilaf tu sebab ada dalil yang berbeza. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Kita kata semuanya molek belaka. Semuanya molek belaka. Bahkan bergantung kepada keadaan. Kalau orang tepat tu memang susah, abang susah, bagilah situ. Tapi kalau orang tepat tu senang-senang saja, apa tak boleh nak bagi ke tempat lain? Tidak. Sebabnya hak disuruhnya bagi kepada asnaf tu dalam Quran, dia tidak sebut negeri mana, orang tempat mana.
Dan begitu juga banyak dalam hadis-hadis yang lain dia tidak sebut. Apalagi kalau ada orang yang menguruskan harta tu, dan dia lebih tahu. Sebab dia memang duduk cara bab tu, lebih tahu daripada orang tempatan. Lagilah patut mana dia yang bahagi tu. Yang pentingnya bahagi biar betul. Tu je naknya. Bila ada pihak penguasa, Nabi SAW di sini dalam syarah tadi, dia bahagikan di kalangan orang-orang Madinah. Dia lebih tahu. Dia tahu siapa yang lebih perlu, sesiapa yang lebih berhajat, hak mana, di mana lebih berguna, diberikan itu. Dia tahu. Gitulah. Bila pemimpin itu lebih tahu, molek dia bahagi. Dia bahagi. Dengan sebab itulah disuruh kalau hak banyak-banyak tu bagi kepada pihak pemerintah. Sebab pihak pemerintah dia jangkauan dia tu lebih jauh, pengetahuan dia tu lebih luas berbanding dengan kita. Kita tidak ada cara benda tu, sibuk dengan hak kita je. Kalau berniaga tu berniaga lah, mengajar tu mengajar lah. Tidak duduk sibuk pergi sana sini cari bilang orang sesak, dan gapo-gapo lagi orang-orang lain yang termasuk dalam asnaf yang 8. Tidak berhijau untuk tu. Kalau dia tu bagi dengan molek, maka hak tu lebih molek. Tidak kata setempat saja. Tetapi kalau orang tempat tu lebih perlu dan kita orang situ kita tahu, boleh jadi kalau bagi kepada pemerintah, dia tidak tahu orang situ, tidak lebih tahu daripada kita, boleh kita bagi sendiri. Kita bagi sendiri pun boleh juga. Bukan tidak sah. Sah belakang. Sama ada zakat fitrah ke ataupun zakat harta ke, boleh belakang. Yang pentingnya keluarkan zakat. Hak tu yang dituntutnya, iaitu keluarkan zakat. Kepada orang mana, itu bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Hak itulah yang molek. Tidak kata nak bagi tak boleh, kok mana-mana pun tak boleh. Mesti kena pegang hak ni. Dah. Ataupun mesti kena bagi kepada pemerintah. Kita nak tengok, tahu dah hak tu, hak perlunya. Kita nak beri kepada pemerintah semacam. Nak rayak ke dia pun makan masa pula nak boleh beri ni. Baiklah kita beri selalu. Hak moleknya ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah sama-sama pun. Jangan pegang hak ni saja atau pegang hak ni saja. Hak itulah yang lebih baiknya. Bab man yu'ta minas sadaqah wa haddul ghina. Ini bab siapa? Tak ada sikit lagi tak apalah, selesai. Orang yang siapakah yang boleh diberikan sedekah ataupun zakat? Siapa hak boleh beri, siapa hak tak boleh? Itu dalam hadis ni. Dan hak kaya, kalau sebanyak ni kaya, kurang pada tu tak kaya. Bila tak kaya boleh terima zakat. Kalau kaya tak boleh dah terima zakat. Setakat mana? Imam Abu Daud buat mari hadis hak kita baca saat ni lah. Sudah baca dah terjemuh dah berlaku saat ni. Hadis hak mula-mula dalam bab ni nya, iaitu Nabi SAW bersabda, sesiapa yang minta di sini bukan makna minta sedekah. Bukan makna minta sedekah hak maklum di kalangan kita tu untuk pakai tu. Tak. Minta zakat. Minta zakat. Pergi berjabat zakat. Kau kita kata majlis agama kau kalau tempat kita ni, ataupun mana-mana lah, pergi minta zakat. Itu yang dimaksudnya. Yang dimaksudkan di sini bukan minta untuk berhutang, untuk gitu-gini. Tak maksud. Minta sajalah, dengan menampakkan kita ni termasuk dalam orang yang berhak, padahal tidak. Hak ni lagu tu, hak minta sini ni. Tetapi dia masalahnya hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Kalau ia sahih,
Kalau sahih pun berapa banyak kan kita jumpa semua dah. Kalau hak sahih dah pun tidak semesti semua terima juga. Orang ni terima ni terima ni. Macam tadi, sahih. Apa-apa ni terima ni terima. Masing-masing lah, sebab dia ada dalil lain lagi. Itu kalau sahih. Sahih pun tidak semesti semua terima. Semua pakai hak tu sebab ada banyak hadis ni. Macam di sini dia masalah lain pula, iaitu dhaif. Dengan sebab itu Abu Daud sebut, kata Yahya bin Adam, perawi itulah, kata Yahya, Abdullah bin Uthman kata kepada Sufyan, Abdullah bin Uthman kata kepada Sufyan yang meriwayatkan hadis ini kepadanya. Dia kata kepada Sufyan, apa dia kata? Seingat saya Syu'bah tak ada meriwayatkan daripada Hakim bin Jubair. Sebab Sufyan Ats-Tsauri dengan Syu'bah ni orang sebaya, setara, sama-sama kuat. Tiba-tiba Sufyan ada meriwayatkan hadis ini daripada Hakim bin Jubair. Syu'bah tidak, kata Abdullah bin Uthman. Dia tidak meriwayatkan daripada Hakim bin Jubair. Supaya apa faham selalulah. Maksud dianya kira-kiranya Abdullah bin Uthman ni nak rayak ke dia, yang Syu'bah tak ambil daripada Hakim bin Jubair ni, buatan Hakim ni orang dhaif lah. Sufyan pun terus kata, tidak nyabik dia, kita berpakai hak ni, kata dia. Dia tu salah seorang. Ada lagi orang lain yang meriwayatkan hadis ini kepada kita, iaitu Zubair. Yang ni selain daripada Hakim bin Jubair, meriwayatkan daripada Muhammad bin Abdul Rahman ni, ada lagi orang lain yang meriwayatkan hadis ini kepada kami. Faqad haddatsanahu, bukan haddatsnahu, haddatsanahu. Zubair meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Abdul Rahman bin Yazid. Yakni kalau ada kurang pun hadis ini ditampung oleh mutabi' dia, ditampung oleh mutabi' dia. Dia ada mutabi' dia. Siapa dia mutabi' dia? Iaitu Zubair. Bila ada dia ni, jadi paling tidak hadis ini hasan. Kalau tidak sabit dia ni, ataupun perawi-perawi yang lain lagi kalau ada, maka hadis ini tentu dhaif dah. Tentu dhaif dah. Cuba kita tengok. Di sini Hakim bin Jubair Al-Asadi, wa yuqal maula Al-Hakam bin Abil As Al-Thaqafi Al-Kufi. Qala Ahmad, Imam Ahmad kata dhaiful hadis muttarib. Itu muka surat 153. Ibnu Ma'in kata laisa bisyai, tak ada gapo dia. Ibnul Madini kata saya tanya Yahya bin Sa'id tentang dia. Dia kata dia riwayat banyak mana? Sikit ya dia riwayat. Qultu, saya kata orang yang tak saya pakai dia ni, qultu man tarakahu. Saya kata siapa tak pakai dia tu? Qala Syu'bah. Dia kata Syu'bah tak saya pakai dia. Bapa? Min ajli hadis sadaqah. Sebab dia meriwayatkan hadis dekah ni lah, ni hadis ni. Hadis dekah ni kata dia. Mana sat ni? Maksudnya hadis man sa'ala, hak ni hak kita duk baca ni, man sa'ala walahu ma yughni, hak kita duk baca. Mu'adz bin Mu'adz kata kepada Syu'bah, hadithni bi hadithi Hakim bin Jubair. Riwayatlah, sampaikanlah hadis Hakim bin Jubair kepada saya. Kata Mu'adz bin Jubair, Mu'adz bin Mu'adz kepada Syu'bah. Syu'bah kata akhafun nar, aku takut neraka kalau aku meriwayatkan hadis dia ni. Gitu mo. Aku takut neraka. Ya'qub bin Syaibah berkata dhaiful hadis dia ni. Ibnu Abi Hatim kata saya tanya Abu Zur'ah tentang dia. Dia kata
fi ra'yihi syai', ada sesuatu pada pendapat dia tu, pahaman dia tu. Qultu ma mahalluhu, apa kedudukannya? Qala bisidq insyaallah. Bisidq ini saduq lah kita kata, insyaallah. Abu Hatim kata ini apa ni, mengikut dia sendiri. Pasal ni dia tanya Abu Zur'ah. Hak dia sendiri ni dhaiful hadis, munkarul hadis, lahu ra'yun ghairu mahmud. Dia ada pahaman tak molek, kata dia. Nas'alullah as-salamah, kita minta selamatlah daripada pahaman tak molek ni. Dia pun kata ghalin fit tasyayyu', ni Syiah melampau ni, kata dia. Tu hak tak betul tu, pahaman tak betul tu. Wa qala an-Nasa'i berkata laisa bil qawi, tak kuat, serupa dengan lemah lah juga, serupa dengan dhaif lah juga. Daraqutni berkata matruk, tak boleh dipakai. Itulah keadaan perawi, tak boleh dipakai. Maka ketentuan saat ni tu tak kuat mana lah. Apalagi kalau ada hadis yang lain yang bercanggah dengan hak ni, hak lebih sahih, banyaklah. Banyaklah. Benda-benda seumpama ini kalau dari segi pekoh tu tak apa dah, boleh kira dah nak pakai tu. Dengan sebab ada mutabik, ada sokongan, ada gitu gini tu boleh kira dah nak pakai pun kita kata. Dengan sebab itu ada juga ulama yang pakai. Tetapi kalau kita tengok kandungan dia tu dari sudut akidah, maka jadi tak leh, tak gerak tu. Secara keseluruhan nak pakai semua, boleh pakai semua apa ni, tak leh. Sebab apa? Dia akan datang pada hari kiamat nanti gini. Hak tu. Dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan muka berparuk, muka ruduh lah. Ni memberi kesan kepada keyakinan. Adakah orang yang setara ni kita kena anggap, kita kena faham dia ni akan jadi gitu, kena yakin gitu? Itu masalah akidah. Hari kiamat saya esok dia akan jadi gitu, adakah kita akan anggap gitu? Dan ini terlalu mutlak ni, sesiapa yang minta dalam keadaan ada yang mencukupi kepadanya. Sedangkan orang kaya pun ada boleh terima zakat ni. Kalau dia termasuk dalam salah satu asnaf yang lapan, Ibnu Sabil misalnya, dia kaya tapi boleh dia terima zakat kerana Ibnu Sabil dia tu. Ataupun lain-lain lagi, orang-orang yang lain lagi, banyaklah yang seumpama itu. Dia akan jadi bercanggah. Tak boleh minta lah kalau lagu mayurnih ni sebanyak mana, sebanyak ni 50 dirham sahaja. 50 dirham dalam setengah riwayat sebut 40 dirham. Kira-kira lah ni dalam 120, 150 ya. Lepas tu pelajar dia boleh ke tak boleh terima, misalnya pelajar duit zakat boleh. Belanja nak begitu gini, banyak kan belanja. Bukan ni kalau sekadar sebanyak tu cukup untuk dia untuk makan je. Sehari boleh lah kita kata, sehari 2 hari. Lepas tu orang ni, siapa dia orang ni? Terlalu umum sangat. Kalau orang tu seorang, boleh kira dah 100 setengah kita kata. Tapi kalau dia tu kepala keluarga, ayah, anak ramai, lagu mana? Lagu tu juga kah? 50 dirham tu untuk satu orang ke untuk siapa? Banyak timbul kemuskilan. Bila timbul kemuskilan banyak, tak boleh pergi. Itu yang jadi masalah hadis ni. Sebab itu ramai ulama tak saya pakai. Kalau kita pakai, makna kita kena anggap, kita macam mana kita nak kata orang yang ada sebanyak tu, bahkan lebih lagi daripada tu, tapi dia ada keperluan lain, nak mengaji, nak pergi keluar negeri, tiket saja pun berapa dah, nak belanja gitu gini lagi, katakanlah kalau belajar ataupun lain-lain lagi, banyak lagi keperluan yang lain. Amil, kalau amil dia kaya pun dia boleh. Wal amilina 'alaiha, sebut dalam asnaf yang 8 tu dalam Quran sebut. Kalau dia kaya pun dia berhak, dia boleh.
Tapi kalau mengikut hadis ni hukumannya janji buruk untuknya di akhirat nanti gini. Takkanlah lagu tu bercanggah. Dengan sebab itu tak boleh pakai. Ini hak ni hak terima hak ni dalam kitab ni pun ada 154. Imam Ahmad, Ibnul Mubarak dan Ishaq. Inilah kadar dia. Tak boleh terima. Imam Abu Daud ni anak murid Imam Ahmad, kan dalam banyak masalah dalam kitab dia ni serupa dengan Imam Ahmad. Dia pakai. Dalam riwayat yang lain pula, hak tadi cukup makan untuk tengah hari dan untuk malam saja. Tak serupa. Bila tak serupa, banyak kadang tak serupa, bermakna benda ni bergantung kepada uruf, bergantung kepada tempat, keadaan setempat. Dan ini lebih baik ditentukan oleh orang ramai dan oleh pemerintah semasa. Misalnya negeri ni dia kata orang sesak ni setara ni, yakni untuk menampung keperluan. Kalau kita kata bulanan, bulanan lah, mingguan lah. Kalau tahunan lah, berapa. Hak kurang daripada tu dia kira termasuk dalam sesak. Ini terpulang kepada pemerintah dan masing-masing tempat. Sebab apa? Kita tengok dalam hadis ni pun dia tidak ada ketetapan sebenarnya. Dan kalau berpandu kepada dirham gapo tu berdasarkan perak. Dan perak ni harga dia tidak tetap. Harga dia tidak tetap dan boleh turun dengan cepat. Dan boleh jadi apabila sikit sangat tu nak beli benda yang asas pun tak boleh, tidak memadai. Apabila dia jatuh tu, harga dia tu jadi terlalu murah. Apabila terlalu murah lagu mana? Tidak tetap. Semua ini menunjukkan bahawa ia perlu ditentukan oleh uruf. Inilah salah satu perkara yang termasuk dalam ketentuan uruf. Uruf ni, agama Islam dia terima uruf ni. Uruf ni keadaan setempat, semasa. Orang di situ menentukan, masyarakat di situ menentukan sebanyak mana. Sebanyak mana kalau dalam bab ni. Begitu juga dalam perkara-perkara lain. Banyak diterima mengikut uruf. Uruf dia terima lagu tu, tak apalah lagu tu. Uruf lain tak terima, tak apa, banyaklah. Dalam berkait dengan uruf ni, banyaklah hukum ada kaitan dengan dia. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Atha bin Yasar daripada seorang lelaki Bani Asad, tidak diketahui namanya. Tetapi kira-kiranya dia ni sahabat lah. Sahabat ni kalau tidak diketahui nama dia, tak apa, boleh pakai. Mengikut kita Ahlus Sunnah, boleh pakai. Tidak akan jadi dhaif lah dengan sebab tidak tahu siapa dia. Asalkan tahu dia tu sahabat, jelas. Dan di sini orang ni adalah sahabat. Sebab apa? Seperti yang kita sudah baca tadilah. Seorang lelaki min Bani Asad, daripada Bani Asad. Dia kata dia dengan ahli keluarga dia singgah di Baqi'il Gharqad. Ahli keluarga dia pun kata, pergilah minta gapo-gapo dengan Rasulullah, kita boleh makan. Mereka pun sebutlah gapo dia, keperluan kita, gapo, pergi. Pergi tu sebab tadilah. Dia dapati ada satu orang duduk minta dengan Nabi. Nabi SAW dia kata tak ada benda nak beri, tak ada. Marah orang tu. Marah, dia kata lah. Dia kata, betul lah, kata dia, kamu ni hanya beri kepada orang yang kamu nak. Dia kata, kamu hanya beri kepada orang yang kamu nak saja. Apa lagu ni kasar sangat ni. Orang ni hak pergi sebelum pada dia.
Sebab hak terima Islam tu, kalau kita kata Islam lah dia, zaman Nabi SAW ni macam-macam latar belakang dia. Hak jahil, Arab, puak-puak Arab yang kasar, orang panggil ajlaful Arab, orang Arab hak kasar tu, memang lagu tu lah keadaan dia, cara dia ni. Dia kata tak ada adab lah, tak ada adab. Itu kalau kita kata dia Islam. Dan orang-orang hak lagu ni ramai sebenarnya. Lepas pada zaman Nabi SAW, demon ni Islam dia molek, ramai juga orang Islam molek. Demon ni lah yang mengembangkan Islamnya pula. Tapi suatu ketika memang pernah mereka ni lagu tu, orang-orang ni. Dalam Quran pun ada sebut puak-puak Arab tu. Puak-puak Arab kan disebut kasar dia tu. Itu satu pendapat. Satu lagi mengatakan hak ni dia sebenarnya munafik. Boleh jadi juga, sebab sampai Nabi SAW ni ada ramai juga hak munafik. Hak munafik ni kira ambil kesempatan, kalau ada kesenangan Nabi minta tupai, kalau tak ada kesenangan bobel alik belakang. Bobel alik belakang. Itu puak-puak munafik. Bila gitu Nabi SAW pun kata, sesiapa di antara kamu yang minta dia ada satu uqiyah, satu uqiyah, berarti dia telah meminta dengan mendesak. Dengan mendesak. Dia telah meminta dengan mendesak. Yang ni tak boleh buat lagu tu. Berarti dia telah meminta dengan mendesak. Hak dalam Quran sebut, dia tak molek lah minta dengan cara mendesak ni, dengan cara apa ni kita panggil kejar. Kalau kita orang Kelantan ni kejar, tak pergi, tak usah ganjok, tak usah lari ni, minta semacam. Dalam Quran sebut la yas'alunan nasa ilhafa. Ilhaf itu faqad sa'ala ilhafa. Dia telah meminta dengan mendesak. Minta tu sendiri tak molek dah, tak boleh dah. Dia ada satu uqiyah. Satu uqiyah tu 40 dirham. 40 dirham. 40 dirham ni kira kalau learn ni 120 riyal lebih kurang. Tu ya. Sebab tak dilah sebut. Lepas tu dia sebut ni. Sini pun ada sebut wal uqiyah 40 dirham. Tadi 50 dirham. Dia minta secara ilhaf. Asadi tu pun kata, aku pun duk kata lah dalam hati aku bila dengar gitu, aku ni ada unta benar. Tak leh ni kalau wal uqiyah 40 dirhaman. Wal uqiyah 40 dirhaman ni bukan kata-kata Asadi tu, kata-kata perawi. Dia nak menjelaskan satu uqiyah tu berapa banyak. 40 dirham. Ini orang panggil hak masuk celah-celah riwayat ni, orang panggil idraj. Ini hadis ini mudraj. Sebab di tengah-tengah tempatnya itu mudraj. Ini ada berlaku idraj lah. Yang ni perawi bubus itu, bukan hak ni hak Asadi tu kata satu uqiyah ni 40 dirham apa. Tak, dia tak kata hak tu perawi lah kata. Tak jadilah minta dianya. Balik. Lepas pada tu adalah sesuatu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bali dan zabib. Itulah yang masa tu banyaknya. Zabib ni kismih lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi. Au kama qal, ataupun seperti kata dia. Ini pun idrak juga. Atau lebih kurang gitulah dia kata. Ini kata perawi di bawah ni, bukan Al-Asadi tu. Yang kata tu sahabat tu yang kata gitu, ataupun lebih kurang gitu dia kata.
Siapa dia katanya? Tak ada kata Nabi bagi. Nabi bagi kepada kami. Jadi perawi di bawah tu au kama qala. Oleh kerana dia tidak pasti begitu ke lafaznya, lebih kurang gitulah. Dia takut salah lah. Meriwayatkan itu, kalau riwayatkan lafaz lagu ni dengan yakin padahal tuan asalnya tidak kata lagu tu, walaupun makna dia sama, dia tak berani. Itu sebab molek kita kalau meriwayatkan hadis kita tak apa ingat, kita kata au kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau kita tidak pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu. Kalau Nabi ni, kalau perawi ni, ada perawi ni silsilah sanad ni, dia adalah mana-mana perawi tu dalam ramai-ramai tu dia tidak yakin. Mana-mana perawi tu bila dia sebut gini, imam macam ni, Imam Abu Dawud ambil lah. Ni bukan Nabi kata ni, ataupun lebih kurang begitu kata Nabi. Dia bukan masalah kata Nabi ni, kata perawi ni hak datang pada dia. Sehingga Allah mengkayakan kami, membuatkan kami tidak perlu lagi kepada benda-benda tu. Abu Daud berkata demikianlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Thawri, seperti mana kata Malik. Seperti mana kata Malik. Cuba kita perhatikan riwayat yang pertama tadi 50 dirham, sini 40 dirham. Dia tak serupa. Kalau kita baca banyak lagi hadis, kau banyak lagi jumpa. Sebab tu kita kata ni kalau lagu ni keadaannya dia menunjukkan atau apa ni, bergantung kepada keadaan, terpulang kepada keadaan. Dan ini ditentukan oleh orang setempat tu, terutamanya pihak pemerintah. Ia tahu berapa keperluan asas orang setempat tu. Macam tempat kita ni pun dia tidak serupa juga kan. Dia letak mana-mana pun dia tidak serupa. Dia letak sebanyak berapa ratus, tak tahu adalah berapa ratus, 700 ke berapa. Kalau ke bawah tu kira miskin, susah. Kalau ke atas tu kira senang. Dan itu bertukar-tukar pula, tidak tetap pula. Begitulah keadaannya. Jadi berdasarkan keperluan asas. Keperluan asas. Dengan mengambil kira, kalau orang zaman dulu rumah dia rumah sendiri, tidak rumah sewa, tidak belanja bertugas ni, tak ada nak minyak ke apa tu, memanglah benda sabarlah. Kalau kita kata satu uqiyah pun 40 dirham pun. Tapi orang zaman sekarang ni tidak gitu. Termasuk dalam keperluan dia tu, rumah sewa, bertugas ni banyak sangat perkara. Keperluan dia. Takkanlah orang duduk dalam lapu cerah, kita duduk dalam pelita tak kira dah, pelita tu kira lapu sekarang ni. Pelita tu kita tak boleh kata dia boleh duduk lagi dalam pelita, tak kira dah tu. Kira lampu dah sekarang ni. Lepas tu bayar lampu bulan-bulan tu berapa, mengambil kira semua tu lah. Perbelanjaan gapo gitu gini, tambah menambah, semua ambil kira. Dengan sebab itu dia benda-benda lagu ni terpulang kepada uruf, kepada masyarakat semasa ataupun setempat. Ada juga dalam bab-bab dunia, bab-bab benda-benda gini, agama menyerahkan kepada kita. Urusan benda-benda lagu ni tak apa kita nak tentu lagu mana, tengoklah benda boleh fikir tu. Banyak benda-benda gini diserahkan kepada manusia, kepada kita. Itu kalau kita tengok ruh agama Islam tu lagu tu, bukan dia menetapkan belaka, bukan dia tentukan, sebab benda tu boleh berubah. Dan kalau kita tengok kepada hadis pun memang nampak gitulah. Seterusnya riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang minta dalam keadaan dia ni ada sesuatu yang nilainya sama dengan satu uqiyah, berarti dia meminta secara ilhaf, secara mendesak. Hak tadi juga saya pun kata, naqati al-yaqutah
itu lebih baik lagi daripada satu ruqyah. Lepas tu dia ada pula huraian pula tafsiran ruqyah tu di zaman Rasulullah berapa, iaitu 40 dirham. 40 dirham. Ruqyah itu sendiri dari segi nilai dia tu zaman ke zaman tidak serupa. Zaman ni sama dengan 40 dirham, zaman yang lain 50 dirham, zaman yang lain pula lagu lain pula, tidak serupa keadaan. Dan riwayat daripada siapa ni? Sahal bin Al-Hanzaliyah. Sahal bin Al-Hanzaliyah. Sahal bin Al-Hanzaliyah ini sahabat Nabi SAW. Al-Hanzaliyah tu mak dia ataupun orang lain lagi. Nama ayah dia nya Amar. Orang panggil juga Rabi' bin Amar atau Aqib bin Amar. Dan seterusnya tu. Hanzaliyah tu mak dia. Ada kata nenek dia, Hanzaliyah. Sahal bin Al-Hanzaliyah. Ada macam-macam lagi pendapat tu. Dia ni ikut serta dalam Bai'ah Ridwan, dalam peperangan Uhud, Khandaq, dan juga peperangan-peperangan yang lain. Dia pergi belakang, ada belakang. Selain daripada perang Badar, waktu dia tak masuk. Imam Bukhari kata dia ni aqim, mandul dia ni. Dia ni mandul, tak boleh hanuk. Dia salah seorang yang berbai'ah dengan Nabi SAW di bawah pokok Bai'ah Ridwan itu. Abu Zur'ah kata dia ni mati di permulaan, di peringkat awal zaman pemerintahan khilafah Muawiyah. Seorang lagi hak nama lagu ni Sahal Ibn Al-Hanzaliyah, tapi hak tu Al-Abshami. Hak dia tu lain, hak ni lain. Hak tu Al-Ansari, hak ni lain. Dia kata Uyainah bin Hisn dan Aqra' bin Habis pergi berjumpa dengan Nabi. Uyainah bin Hisn dan Aqra' bin Habis pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ni Uyainah ni orang penting dalam sejarah awal Islam ni. Dengan sebab itu kena tahu juga. Uyainah bin Hisn, Abu Malik Al-Fazari. Ada juga orang kata nama dia Hudzaifah. Uyainah tu gelaran dia. Apa jadi Uyainah tu gelaran dia? Pasal dia kena luka atas kepala, di bahagian kepala, dahi, bahagian atas ni dah luka. Lepas tu jadi juling mata dia. Jadi peliklah mata dia tu. Sebab tu orang panggil Uyainah, daripada Ain. Kalau Uyainah tu mata kecil, jadi peliklah mata dia tu. Itu sirah tasghir Uyainah. Bukan nama dia sebenarnya, itu adalah gelaran dia, tetapi lebih masyhur dengan gelaran ini. Dia ni jadi sahabat Nabi SAW juga, dan termasuk dalam mu'allaf, al-mu'allafati qulubuhum, ia disebutkan dalam Quran ke apa tu. Tidak sahih riwayat yang menyebutkan dia ni telah memeluk agama Islam sebelum Fatih Makkah. Tidak sahih. Tetapi dia ada dalam Fatih Makkah. Dalam peristiwa Fatih Makkah apa tu, pada ketika itulah ada. Dan dia ikut serta dalam perang Hunain dan Taif. Nabi SAW pernah lantik dia sebagai ketua untuk pergi perang Bani Tamim. Dia tawan beberapa ramai Bani Al-Ambar. Kemudian dia ni termasuk di antara orang yang murtad. Wal'iyadhu billah. Orang yang murtad di zaman Abu Bakar. Ni dalam kitab ni ada. Hak kita duk baca ni dalam ni. Wa mala ila Tulaihah, dan dia cenderung kepada Tulaihah. Tulaihah yang mengaku menjadi nabi juga. Fabaya'ahu, dan berbai'ah dengannya. Tapi lepas pada tu dia masuk Islam pula.
Itu cerita. Dia ni termasuk dalam Arab, hak kasar lah, hak kasar. Dia duduk di tidak duduk di bandar. Nabi SAW pernah ada kata kepada dia ni, tentang dia ni, iaitu al-ahmaqul muta'. Itu yang Nabi sebut, seorang bodoh yang ditaati oleh orang ramai. Dia tu tak bodoh, dia tu, tapi orang pakai ikut dia jadi ketua orang. Tu cerita Uyainah. Tapi kemudiannya dia masuk Islam pula. Masuk Islam. Hak lagu ni dikira sahabat juga ke tidak? Itu ada khilaf antara ulama. Ramai ulama mengatakan sahabat juga, asalkan dia Islam. Lepas tu dia masuk Islam pun, mati dalam keadaan Islam. Sahabat juga. Dan Aqra' bin Habis bin Iqal bin Muhammad bin Sufyan At-Tamimi Al-Mujashi'i Ad-Darimi, dia ni pergi menemui Nabi SAW zaman Nabi, dan ikut serta dalam Fatih Makkah, perang Hunain, perang Taif. Dia ni pun termasuk dalam al-mu'allafati qulubuhum juga. Orang Nabi jaga ni, beringat dengan dia ni. Dia ada pengaruh dalam masyarakat. Jaga gapo-gapo Nabi, utamakan dia. Bui lah kalau mata benda ni, barang dunia ni, bui ke dia. Islam dia molek. Dan dia di zaman jahiliah adalah hakim. Dia ni hakaman, pengadil dia. Nama dia sebenarnya, kata Ibnu Duraid, ialah Al-Firas. Nama dia Firas, bukan Aqra' bin Habis. Aqra' tu gelaran dia juga. Sebab orang panggil Aqra' tu kata dia botak. Aqra' tu mana botak lah, si botak. Sebab botak. Dia ni seorang yang mulia semasa jahiliah, dan bila masuk Islam pun mulia juga. Hebat juga. Tapi setengah-setengah, Ibnul Kalbi kata, walaupun ini perawi yang tidak dipakai, tapi tak apalah, ada sebut ni ahli sejarah juga, dia kata dia majusi sebelum Islam dia. Aqra' bin Habis ni beragama majusi sebelum Islam. Ada ulama yang menyebutkan dia ni terbunuh dalam peperangan di Yarmouk. Di Yarmouk, peperangan Yarmouk ni selepas Nabi SAW lah. Mana dia perang sebagai orang Islam, pejuang Islam, mati. Ada yang kata begitu. Ada yang kata Abdullah bin Amir lantik dia jadi ketua pasukan tentera yang pergi ke Khurasan. Di Jauzajan, dia dengan tentera dia mati, kena bunuh. Pergi perang dia. Ini di zaman Sayyidina Uthman berlaku. Itu Aqra' bin Habis. Cerita demo dua orang ni lah cerita ni. Pada masa tu baru-baru Islam, mu'allah lah. Minta Nabi SAW pun suruh lah, builah dia nak bui. Suruh Muawiyah tulis surat. Muawiyah tulis surat. Jadi bagi pihak Nabi lah, kepada mana-mana gubernur ataupun pegawai dia, biar kalau dia pergi ke situ, pegawai tu bagilah kepada mereka ni berdua ni. Bui surat. Kalau Nisa. Aqra' tu bila Nabi SAW bui, tak ada apa, dia lepak bubuh dalam serban dia, gila. Aqra'. Hak seorang lagi Uyainah, hak juling tu, dia ambil surat dia, gapo dia kata. Dia tak sedar hati. Pergi patah balik mari pula, jumpa dengan Nabi. Dia kata, hai Muhammad. Tengok kasar tu kata, bukan ya Rasulullah. Hai Muhammad, kamu fikir aku nak bawa ke surat, dia kata, kepada kaum aku yang aku tidak tahu apa isinya. Tak ubah seperti surat Mutalammis. Macam cerita Mutalammis lah kan lagu tu kan. Cerita Mutalammis ni dia cerca dalam syair dia seorang raja. Lepas tu cerita raja tu berdendam dengan dia lah. Kemudiannya raja tu tulis surat, suruh dia bawa pergi jumpa dengan pegawai dia lah. Tulis surat. Sampai tengah jalan dia memikir.
Dia dalam surat dia. Dia tak sedap. Dia pun buka tengok suruh bunuh dia. Itu surat mutalamis tu. Lepas tu jadi peribahasa lah, serupa dengan surat mutalamis. Kita harap boleh harta, bolehnya mati. Itu Muawiyah, Nabi SAW tidak berapa jelas lah siapa dia surat mutalamis ni pula. Muawiyah royak lah maksud dia tu. Ada cerita lah, ada kaitan cerita. Dia cerita kepada Nabi, itu maksud dia nya. Dia takut jadi gitulah. Nabi SAW pun kata, sesiapa yang minta sedangkan sudah ada pada dia tu hak cukup untuk dia, sebenarnya dia duk minta biar banyak neraka ataupun bara api neraka biar banyak. Hak tu sebenarnya minta. Sahabat pun tanya apakah yang mencukupi seseorang itu? Nufaili di tempat yang lain, ni riwayat ni kan Imam Abu Daud ambil daripada Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Jadi Nufaili ni sekali dia kata gini riwayat gini, sekali dia kata gini. Ada beberapa riwayat dia. Lafaz dia tu. Dia kata dalam setengah riwayatnya ma yughnihi gitu. Di tempat yang lain dia kata mal ghina alladhi la yanbaghi ma'hu al-mas'alah. Apakah kadar kekayaan yang tidak boleh kita minta apabila kita memilikinya? Ataupun qala qadru ma yughaddihi wa yu'ashihi, iaitu kadar mencukupi untuk makan tengah hari dan makan malam seseorang. Kadar tu. Waktu tu pun kira cukup dah. Nufaili di tempat yang lain pula dia kata iaitu kadar boleh kenyang untuk satu hari satu malam, ataupun satu malam satu hari, itu tukar dulu kemudian je lah. Maksudnya satu hari tu. Ni lebih kurang sama dengan yuraddihi wa yu'ashihi lah. Lebih kurang tadi lah. Makan tengah hari, makan malam, kenyang siang malam, serupa lah, lebih kurang lah. Abu Daud kata dia meriwayatkan hadis ini kepada kami secara ringkas mengikut lafaz yang saya sebut tu lah. Jadi saya pun sebut waktu. Padahal Abu Daud tahu cerita hak panjangnya lagu mana, dia tahu, tapi dia nak mari riwayat ni. Hak riwayat ni lagu ni lah. Hak Nufaili riwayatkan kepada dia, kalau ada perbezaan lafaz pun gini lagu ni. Cuba kita tengok sini. Ini kan lain pula daripada hak 40 dirham tu, 50 dirham tu. Lain pula. Dalam syarah ni dia ada sebut hak panjangnya, riwayat yang panjangnya. Imam Ahmad dalam musnad dia ada sebut dengan panjang lebar riwayat ini, cerita saat ni. Yang lebih panjang dan lebih terai lah, tapi maksud dia lebih kurang tadilah. Lepas tu riwayat asal lagi nak perabi tak ada dah ni. Kita kena sekat tu dah dulu. Wallahu a'lam.